Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Franchise Chat, sebuah segmen yang berkisarkan tentang jatuh bangun, cabaran yang dilalui ataupun perkongsian tips-tips kejayaan di dalam perniagaan, khususnya bidang franchise. Baik, hari ini kita masih bercakap lagi mengenai sektor keusahawanan ini, tapi cuma kita larikan sikit. Kita bercakap mengenai keusahawanan di dalam Islam. Yang mana kita tahu perniagaan yang dijalankan ataupun di dalam konsep Islam ni menepati banyak ciri-ciri, menitik beratkan soal halal dan haram, perkara yang perlu ataupun tidak. Dan mungkin perkongsian hari ini boleh digunakan anda sebagai penanda aras untuk menjalankan perniagaan atau bisnes anda. Baik, hari ini tetamu kita memang sangat special, penceramah. Dia lah pelakon, dia lah pengacara, macam-macam lah sekarang ni kan. Okey, kita mengucapkan selamat datang kepada PU Azman. Terima kasih kerana hadir ke Franchise Chat. Sebagai Cik Man Boleh. boleh. Memang mesra panggil Cik Man Lagi mesra. Oh, lagi mesra. Lagi rasa macam dah jadi menantu tu dalam keluarga. Okey, alright. Yang pertama, kita tahu sebenarnya perniagaan di dalam Islam ini adalah tidak asing lagi, dah bermula dari zaman khalifah-khalifah dululah, terutama Rasulullah SAW. Okey. Dan bagaimana sebenarnya Cik Man, usahawan perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah semasa berniaga ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yus kerana memberi ruang ini dan kita bincangkan tentang keusahawanan ataupun perniagaan sebagaimana yang Yus sebut bahawa perniagaan ataupun pekerjaan meniaga ini, usahawan ini memang sudah lama wujud. Kita tengok dalam sejarah Nabi sebelum baginda dilantik sebagai Rasul, baginda seorang peniaga. Ataupun zaman kanak-kanaknya banyak pengalaman tentang meniaga. Dia pernah mengikuti pakcik dia, paman dia Abu Talib, pergi ke Syam niaga dalam awal usia belasan tahun. Lebih kurang dalam umur 12 tahun. Sekarang ni dah jahannam lah. Okey. Ya, betul. Kemudian dia juga pernah membantu isterinya Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah merupakan seorang businesswoman yang berjaya di tanah Arab, keturunan daripada bangsawan. Baik. Jadi bila kita nak katakan period ataupun tempoh masa Nabi SAW sebagai peniaga, sebenarnya lebih lama berbanding baginda sebagai seorang rasul. Oh, okey. Berniaga tu lagi lama? Berniaga lagi lama. Kita katakan, kita kalkulate daripada 12 tahun, baginda stop umur 40. Berapa tahun tu? Kemudian umur 40 baru start jadi Nabi sampai baginda wafat 63 tahun. Jadi tempoh baginda berniaga itu jauh lebih lama. Kita tak adalah kata kita sebagai, bukan kita nak berfikiran rigid, tak boleh berniaga ni bawa ke syurga ke, adakah berniaga ni urusan akhirat. Sedangkan Nabi tu kita tak boleh nak gambarkan dia tu 24 jam duduk dalam masjid, mungkin dengan berserban. Bahkan Nabi itu diutuskan membawa rahmat untuk seluruh alam, di mana bila kita sebut alam ni berkaitan dengan kehidupan, dan kehidupan kita bukan saja semata-mata di dalam masjid dan sembahyang. Kita ada hablum minallah, ibadah khusus seperti sembahyang. Kita ada hablum minanas, iaitu interaksi antara kita dengan manusia, dan salah satu contoh interaksi ataupun hubungan kita dengan manusia, berniaga. Kita bagi sesuatu kepada orang yang orang nak, dan orang itu bagi imbalan balik kepada kita hasil daripada pemberian kita. Ataupun kita katakan ini kaedah jual belilah ataupun konsep muamalat. So, kata ini memang sudah menjadi fitrah. Bahkan ada satu hadis, cuma saya nak kongsi dan ingatkan kepada para penonton, hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, cuma maknanya ada. Di mana Nabi kata, "Ndaklah kamu berniaga kerana 9/10 daripada rezeki itu sumbernya daripada perniagaan." So kita katakan perniagaan ataupun keusahawanan bukan satu perkara yang baru dalam sejarah tamadun manusia. Nabi sendiri seorang peniaga yang berjaya dan amanah. Dia dah maknanya sejarah ni memang dah wujud. Memang dah wujud di zaman dulu. Okey, mungkin ada sikap-sikap ataupun sifat yang ditonjolkan Nabi masa berniaga tu yang boleh dicontohi tu. Contoh macam cara dia menjalankan perniagaan tu. Apa yang boleh kita ambil sedikit daripada sikap semasa Rasulullah menjalankan
Okey, kita memang tak dinafikan lah. Kalau bila kita sebut tentang agama ni, kita kena rujuk daripada siapa ataupun orang ataupun pihak yang berautoriti tentang agama. Yang pertama Quran daripada Allah dan yang kedua daripada Rasulullah lah. Dan Nabi itu sendiri pun dia menghuraikan Quran dan wama yantiqu anil hawa. Dan dia tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. Jadi setiap tindakan Nabi, setiap percakapan Nabi, perbuatan Nabi semuanya based on wahyu lah, dipimpin oleh Allah. Jadi sebagai seorang peniaga, baginda menunjukkan sikap kesabaran. Sikap sabar tu memang penting sebab bila kita join dalam dunia keusahawanan ni Yus, kita tak dapat nak confirmkan ataupun kita akan berhadapan dengan antara dua kemungkinan untung ataupun rugi lah. Benda tu memang dah jadi orang kata lumrah bagi orang yang berniaga. Maka Nabi menunjukkan sikap sabarnya dalam menghadapi pelanggan, kemudian dalam melakukan kerja sesuai dengan ayat Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Kemudian yang kedua, antara sikap-sikap yang kita boleh ambil contoh daripada Rasulullah ialah kejujuran. Sebab benda yang bila kita sebut berniaga ni, selain daripada perkataan untung, perkataan yang sinonim menipu. Ataupun scammer lah, kita katakan scammer. Anak-anak pula sekarang ni zaman moden, maka ada business online, kemudian ada dia punya dropship dia. So dia kata, tengok iklan barang gedabak besar kan, ayam. Bila tengok betul-betul depan mata, dah jadi lain pula. So benda-benda yang ni dia berkaitan dengan soal kejujuran lah. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam satu hadis, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada. Seorang peniaga ataupun seorang usahawan yang benar, kemudian yang amanah, maka dia nanti di akhirat akan duduk bersama para nabi, para orang-orang yang benar dan juga para syuhada. Ini antara ganjaran ataupun motivasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada usahawan ataupun kepada peniaga. Kemudian seterusnya yang ketiga, mesti ada ilmu. Nabi sendiri sebagai kayu ukur ataupun sumber ilmu dan dia memindahkan ilmu dia kepada kita. Maknanya bila kita ada ilmu tu kita tahulah untuk menjalankan perniagaan bagaimana. Dia berkongsi apa benda yang sepatutnya dilakukan oleh seorang peniaga. Semua aspek hidup ini mesti dengan ilmu. Allah sebut dalam Quran pun orang yang berilmu tak sama dengan orang yang tak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, sama tak orang yang berilmu tu dengan orang yang tidak berilmu? Nescaya tak sama. Jadi yang ni tujuan dia nak berniaga sebab ikut. Yang ni pula tujuan dia nak berniaga memang dia dah bersedia dengan knowledge ataupun asas-asas yang dia dah ada. So ini antara tiga perkara, sebenarnya banyak lagi yang Nabi tunjukkan dalam perniagaan baginda, tapi tiga ini antara asas yang utama yang perlu ada dalam diri setiap usahawan. Baik, tadi macam Cik Man cakap tadi, 9 daripada 10 rezeki itu datangnya dari perniagaan, seperti mana yang Cik Man kongsikan tadi. Kita dah tahu perniagaan ni memang dah jadi trend dalam masyarakat Malaysia lah. So ramai dah usahawan yang kita tengok, tak kisahlah online ke apa ke. Cuma soalannya, apakah perniagaan ataupun jenis yang dibolehkan dalam Islam? Apakah bidang yang sesuai? Mungkin Cik Man boleh kongsi. Okey, sebenarnya bila kita sebut perniagaan Islam, kita bukan bila sebut perniagaan sunnah Nabi, jual kurma. Tak. Bukan maksudnya apa benda yang ada Nabi apa ni orang kata branding yang Nabi bawa, kayu sugi dengan kurma, air yasin. Kita pun nak ikut yang sama. Kadang-kadang setengah orang dia sempitkan Islam itu. Sebenarnya Nabi ni kita nak katakan satu susuk tubuh yang lebih hipster, kemudian lebih urban dan membawa wawasan yang jauh lebih tinggi, lebih moden daripada wawasan dunia. Baginda bawa wawasan apa? Kita mungkin wawasan kita sampai wawasan 2080. Itu dah moden lah tu, kereta terbang. Tak, Nabi lebih daripada itu lagi. Nabi bawa wawasan akhirat. Bila sebut wawasan akhirat, tidak ada zaman yang moden selepas akhirat. So bila Nabi nak bawa kita dalam aspek usahawan, dalam wawasan akhirat, mesti ada terma-terma yang perlu kita perhatikan supaya kita mencapai wawasan itu. Mungkin orang berniaga dalam satu zaman kereta terbang, dia berjaya. Tapi disebabkan banyak buat perangai, dia tak berjaya untuk mencapai wawasan akhirat. So itu yang Nabi bagi garis panduan itu kan. So antaranya ialah
nak meniaga apa tu dalam Islam tak pernah tegah apa pun. Okey. Nak meniaga benda-benda yang moden, laptop ataupun benda-benda yang orang kata, ni daripada mana, planet mana datang, tak ada masalah. As long ataupun selagi kita dapat yakinkan kita tidak melibatkan perkara-perkara yang jelas haram lah. Contohnya Nabi melarang untuk berjual beli khinzir ataupun benda-benda yang diharamkan. Maknanya makan tak boleh dan mengambil harga daripada benda yang diharamkan pun tak boleh. Itu satu. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi dah jelaskan bahawa benda yang haram itu jelas dan benda yang halal itu jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Okey, ini senarai yang halal yang kau nak jual. Buah rambutan ke ataupun notebooks ke ataupun t-shirt ke, baju-baju Melayu, ini halal dah. Dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Yang haram apa dia? Jual buah anggur nak proses jadi minuman yang beralkohol ataupun jual benda-benda yang memabukkan sekian-sekian, itu dah jelas. Dan antara kedua-duanya ada syubhat. Antara halal dengan haram itu ada benda yang syubhat ni, kita kata macam ni lah. Bila orang kata, yang ni halal ke haram lah? Kalau macam tu lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang mewaswaskan kamu dan pilih barang ataupun jenis keusahawanan perniagaan yang meyakinkan kamu. Ini asas, ini prinsip. Sebab kita di samping untuk meraih keuntungan yang bersifat materialistik dalam keusahawanan, kita juga nak meraih pahala. Sebab dan benda tu sebagai satu konsep orang kata ruang untuk kita menuju wawasan akhirat. So kita nak kata kesimpulan yang adanya ialah nak jual apa, nak meniaga apa, Islam sangat buka luas. Sebab dalam Quran ni lebih banyak perkara yang halal berbanding perkara yang haram. Ya, betul. Cuma kadang-kadang setengah daripada masyarakat kita ni sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Yang dia jadi haram tu sebab kita masukkan benda haram yang sikit tu pada semua benda halal yang banyak. Yang padahalnya benda halal yang banyak itu terlalu banyak. Itu kata rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu Muhammad kecuali untuk memberi rahmat. Cuma dengan syaratnya kita kena ikut garis panduan lah. Supaya kita nampak Islam ini sangat luas. Al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibahah. Ini kaedah ulama sebut. Iaitu asal hukum bagi suatu perkara adalah harus. Jadi dalam bab perniagaan yang berkaitan dengan dunia, maka semuanya boleh. Cuma jangan langgar pantang larang. Jangan langgar pantang larang. Baik. Okey, kita masih lagi dalam perniagaan ni. Okey. Jika kita lihat, adakah menjalankan perniagaan ni adalah satu, orang kata, dakwah atau ibadah lah di sisi Islam? Sudah semestinya. Sebab bila kita tengok antara orang yang terlibat dengan perniagaan ni Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat yang berjuang yang terkenal antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Osman bin Affan. Ini semua CEO bank-bank ni. Nama-nama besar. Abdul Rahman bin Auf ini orang kata jutawan bilioner pada zaman Nabi. Kemudian katakan, dan dia merupakan satu dakwah. Dakwah yang macam ustaz, macam mana? Mungkin orang bila sebut pasal dakwah dia mesti ada mimbar, kemudian kena pegang tongkat khutbah. Setelah meniaga nak bagi duit bagi kat orang tu macam nak khutbah kan? Tak, dakwah ni ada dua. Satu dakwah bil lisan, bercakap. Satu dakwah bil hal. Tengah meniaga ni tak payah bercakap. Tunjukkan saja kita punctual. Kau meniaga, kau buka kedai pukul berapa? Kan orang dekat kampung kau ataupun yang pelanggan tetap dah menunggu dah pukul 9. Tiba-tiba kau buka lambat kan? Jadi bila dia punctual kat situ, orang faham ini seorang peniaga yang memudahkan masyarakat kampung. Kemudian itu sebagai satu dakwah. Kemudian bila masyarakat tengok dia jenis yang walaupun dia berniaga tapi dia tutup kedai waktu azan Jumaat. Itu yang Nabi Allah sebut dalam Quran. Jadi dekat situ secara tak langsung dakwah secara perbuatan yang kadang-kadang lebih deep daripada dakwah secara lisan kan. Perbuatan itu lebih laju masuk ke dalam jiwa kita berbanding lisan. Kadang-kadang lisan pun orang marah juga, kau ni cakap lebih tapi kau tak buat. So itu kita tunjukkan akhlak yang baik. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ramai orang yang masuk Islam pada zaman Nabi berdasarkan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. So dalam konteks berniaga 24 jam dekat syarikat ke dekat company mana-mana pun, seorang bos ataupun staf kaki tangan dengan menunjukkan perbuatan sahaja tanpa mengeluarkan suara, maka dia boleh menjadikan usahawan ataupun bidang perniagaan itu sebagai satu sumber dakwah. Baik. Boleh Cik Man kongsikan sikit tentang kira pendapatan atau apa yang diraih oleh usahawan ni, didermakan atau zakat dan sebagainya dalam Islam ni?
Okey, bila kita sebut tentang zakat, dia berkaitan dengan ibadah yang berkait rapat dengan harta lah. Okey. Dan zakat ini salah satu daripada rukun Islam 5 yang wajib. Cuma kita nak katakan, kadang-kadang setengah orang fikir, Ustaz, saya penat cari harta, tiba nak bayar. Kan? Dia tak macam tu. Jadi Islam ni pertama sekali tak akan menyusahkan orang. Yang wajib bayar zakat ini bila dah cukup syarat. Antara syaratnya ialah nisab. Cukup nisab, harta yang memang dah capai orang kata tempoh matang lah kita katakan macam tu, tahap harta ataupun bilangan harta, jumlah harta yang sekian, baru diwajibkan zakat. Jadi kalau maksudnya, kalau dah harta dah terlalu banyak, bila keluar zakat, tak bagi kesan langsung. Ambil seciput aja kan. Lainlah kalau misalnya kata, Ustaz saya baru bela seekor ayam dah kena keluarkan zakat 5 ekor. Mana datang lagi 4 kan? Itu mungkin bagi kesukaran. Maka sebab tu Islam diletakkan syarat wajib zakat. Apa benda yang syarat-syarat yang bila kau dah capai, baru kau wajib zakat. Harta yang banyak. Harta yang banyak kemudian dan keluarkan tu pula, dia bukannya contohlah seorang tu gaji dia 10k. Yang seorang tu pula gajinya 2k. Dia punya nisbah zakat daripada 2k ni tak sama dengan 10k. 10k mungkin keluarkan 2,000. Yang gaji 2k ni mungkin RM20 ataupun 200. Jadi Islam dekat situ. Dia sentiasa adil dan sentiasa memberikan kemudahan kepada semua pihak. Jadi berkenaan dengan usahawan perniagaan ini, satu-satu bidang yang kita memproses harta ataupun sumber keuangan dan seumpamanya, sudah pastinya bila berkait rapat dengan harta, maka orang yang terlibat dengan perniagaan ataupun keusahawanan yang memiliki harta, maka dia juga tidak boleh lari daripada tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat. Zakat ataupun memberi sumbangan kepada yang memerlukan. Sebab ialah kita tahu apa yang sikit kita keluarkan akan banyak yang Betul. kita Dan ini cara untuk menyucikan jiwa dia sendirilah, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang beriman yang berjaya itu ialah orang yang mengeluarkan zakat. Zakat itu sendiri membawa maksud suci. Jadi kita tolak dan tepis persepsi yang kata zakat memiskinkan saya. Tak, zakat yang memberikan kejayaan bukan saja di dunia dan di akhirat berdasarkan ayat ini. Baik, Cik Man, okey. Adakah dengan kita tahu sekarang ni macam trend-trend nak melariskan bisnes mereka ataupun produk mereka ni dengan menunjukkan apa yang mereka ada dan tunjukkan apa yang mereka akan dapat. Tapi kadang-kadang sebaliknya, hari tu aku tengok macam ni, tapi bila dah buat tak dapat pun macam mana yang ditunjukkan. Itu bagaimana? Ataupun wujud ke macam sifat unsur-unsur riak atau sebagainya? Okey, bila kita katakan dalam setiap tindakan kita ada dua aspek. Yang pertama aspek kita nak katakan fundamental ataupun asas yang berkait rapat dengan agama. Contohnya bila sebut tentang keusahawanan, benda yang paling asas, seorang usahawan ataupun businessman mesti ada sikap jujur, amanah. Dan dia sebelum itu mesti seorang yang bertauhid kepada Allah. Dan dia mesti menganggap bahawa ni aku sebagai seorang peniaga berjaya dapat award 3-4 award international, tapi dia tak boleh menabik dada dengan award yang dia dapat. Segala rezeki dia, kejayaan dia semua daripada Allah SWT. Ini tauhid. Ini konsep asas yang tak boleh kompromi. Seseorang tak akan berkata segala kekayaan aku ni daripada aku je, nak harapkan Allah memang tak bila-bila, doa pun tak makbul. Ini Qarun. Ini Qarun. Seperti mana Qarun yang dulunya miskin, kemudian Allah anugerahkan dia kekayaan, akhirnya Allah rakamkan kenyataan di dalam Quran, segala apa yang aku dapat semuanya daripada kebijaksanaan aku sendiri. So seorang peniaga sekaya mana pun, dari segi tauhid itu asas, tak boleh kompromi. Yang kedua, ada benda yang bersifat fleksibel. Fleksibel ni maksudnya bagaimana dia nak menggunakan medium untuk memberikan semangat pada orang lain ataupun untuk menurunkan ilmu keusahawanan dia kepada orang lain supaya orang lain rasa semangat dan nak menceburi bidang keusahawanan. Ini terpulang. Pada zaman Nabi, mungkin zaman Nabi tak ada YouTube. Tapi zaman Nabi ada akhlak yang mantap di kalangan para sahabat, dan para sahabat hidup dengan berguru ke Rasulullah, bukan calang-calang orang. Jadi cepat, maknanya lagi laju daripada YouTube. Lagi laju daripada YouTube. Bila tengok seorang manusia yang sakti, yang hebat, ini utusan Allah ni, cepat tersebar ke seluruh Arab. Musuh-musuh pun dengar, datang, tiba-tiba jatuh cinta. Tak payah nak sweet dream lagi dah, memang betul-betul reality kan. Tak payah nak sweet dream. Tu. Okay. Lepas tu, so itu sekarang ni zaman YouTube, zaman yang walaupun orang tu jauh, tengok ni ada satu video peniaga ataupun usahawan bilin ni, dia tunjuk tengok rumah dia cantik seumpama. So sekarang ni kita nak katakan bagaimana seorang usahawan dia nak train ataupun dia nak
melatih orang lain, itu bergantung kepada kreativiti dia. Cuma dia sebagai seorang usahawan yang beriman, dia mesti fikir setiap tindakan dia ada risiko. Pertama, risiko fitnah. Yang kedua, gosip. Gosip dengan fitnah ni lebih kurang adik-beradik lah tu kan. Gosip tu dengan membawang apa semua, dia tunjuk macam tu. Kecaman lah. Kecaman. Haters is everywhere kan. Okay, so maknanya kita nak katakan engkau buat tindakan ni untuk, memanglah kita kata riak ni urusan hati. Kita tak boleh nak kata orang yang berpeluk tubuh tu riaknya action buat tangan macam tu. Tantang dia sejuk, aircon tak tutup. Jadi kita katakan macam mana usahawan ni dia buat satu YouTube tiba-tiba dia tunjukkan, mungkin itu salah satu daripada cara dia. Dia ikhlas. Cuma kita pertimbangkan kalau dengan medium tu nak mendidik dan melatih orang supaya terlibat dengan usahawan, lebih banyak mendatangkan negative thinking ataupun kurang. Kalau tak, kita kena pilih jalan yang lain. Okey, maknanya kalau ada negatif tu kita stop buat yang lain. Lebih baik sebenarnya. Sebab nak katakan ada juga usahawan-usahawan yang kita kadang-kadang bila satu produk tu kita produk ni famous tapi tak pernah tahu siapa dia punya pengeluar kan. Dan dia dengan cara dia sendirilah. Ada dengan cara marketing. So kita nak katakan masing-masing ada cara tersendiri dan masing-masing mesti bijak mengukur cara yang mereka gunakan ini paling kurang risiko-risiko fitnah. Sebab kita bukan saja nak memperolehi keuntungan dalam dalam keusahawanan kita, tapi kita juga nak menjaga orang kata mileage, nama baik dan seumpamanya lah. Supaya nanti orang bukan saja meniru kita dari segi materialistik itu, tapi meniru dari segi akhlak, sebagaimana kedua-dua gabungan lengkap ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Sentiasa jadi sebutan nama kita tu. Okey, yang terakhir Cik Man. Okey. Kalau kita tahu dunia perniagaan ni, khususnya keusahawanan ni memang ada jatuh bangun. Okey, ada yang terduduk. Okey, bila yang dah terduduk ni, dia dah lost, dah tak tahu nak buat apa. Okey. Kadang-kadang ada yang dilihat dia dah berdoa, dah minta macam-macam. Dan kadang-kadang bila dia tengok pesaing ataupun orang yang sekeliling yang menjalankan keusahawanan dan juga menjalankan perniagaan ni juga tak minta apa-apa, tapi rezekinya banyak masuk. So apa pesanan kepada orang-orang yang macam, yalah, kita dah tahu memang ada jatuh bangun yang dah down and nak naik balik ni. Okey. Saya macam saya sendiri pun baru nak bermula. Dan Cik Man pun seorang usahawan sebenarnya. Dia baru nak bermula. Dia tak boleh nak kan bagi tahu kan tiba-tiba mana company mana bangunannya kan. Betul. Dan saya sendiri sekarang ni pun sedang melihat betapa banyaknya usahawan-usahawan gegasi, sama ada lelaki perempuan dari pelbagai agama yang diorang punya jatuh bangun itu jauh lebih hebat daripada kita kan, dan kita pun sedang belajar. Cuma Islam sangat konsisten. Okey, dan Islam itu dia akan memberikan orang kata satu pakaian kepada semua orang. Sama ada orang yang sedang jatuh terduduk, Islam akan bagi tahu satu berita gembira. Dan juga kepada orang yang sedang menongkah langit, Islam memberikan satu ancaman. So kita tak boleh nak katakan, ya Allah, bisnes saya tak menjadi ustaz, buah saya tanam pokok durian tumbuh rumput ke apa semua kan. Dia begini. Sebab tu kita katakan perkara yang paling asas dalam setiap tindakan. Setiap tindakan dan salah satunya adalah keusahawanan ialah tauhid. Bila kita sebut tentang tauhid, kita mesti terima hakikat bahawa setiap tindakan yang kita lakukan itu ada orang kata suatu kuasa ataupun satu zat yang mengawal. Bukanlah kita kata, ustaz kalau macam tu saya berusaha banyak mana pun kalau Allah dah takdirkan saya rugi tak payahlah saya nak berniaga. Tak begitu. Allah nak kita all out. Maknanya Allah nak jadikan kita ini mencari sabab musabab. Mana kau tahu masa depan kau perniagaan kau musnah? Sekarang ni usaha. Sebab Allah tak menilai kejayaan seseorang itu berdasarkan profit, keuntungan. Allah nak menilai dia ni tak berapa untung sangat, tapi sepanjang dia berniaga, kejujuran dia mantap. Yang ni pula untung banyak, rupanya menipu. So benda-benda macam ni yang peniaga mesti ambil kira. Maknanya bila dia menceburkan diri dalam keusahawanan, dia mesti letakkan satu benda ataupun orang kata satu kata kunci bahawa keuntungan yang dia nak cari mesti ada dua cabang. Yang pertama keuntungan dunia, yang kedua keuntungan akhirat. Yang keuntungan akhirat itu yang bersifat abadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi doa lah. Kalau contohnya kita berdoa, itu normal lah, semua orang berdoa. Orang meniaga ni, Allah bagi aku untung lah kan.
makbulnya doa seseorang itu bukan semestinya bila dia nak untung 10 juta, dia dapat 10 juta besok. Okey? Barangkali dia minta hari ni, dia dapat hari ni. Barangkali dia minta hari ni, dia dapat 20 tahun akan datang. Dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Patutlah Allah bagi aku 20 tahun baru dapat jadi jutawan. Sebab kalau aku jutawan awal, duit tu aku buat buka apa ni, tempat-tempat yang tak sepatutnya, pergi berjoli dengan perempuan sekian-sekian. So itu hikmah. Kemudian yang ketiga, konsep pemakbulan doa itu bila kita minta sesuatu, Allah bagi benda lain. Allah bagi benda lain. Sebab Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Berbanding kita ni nak apa benda yang kita minta. Kita ni minta benda yang seronok dari kita. Tapi Allah kata bagi ni kan tak boleh jadi orang ni. Bagi benda lain kan. Dan yang keempat, kepada peniaga sekian, walaupun kadang-kadang kebanyakan waktu kita bisnes ni agak sendu, Allah nak menguji sesuatu dengan kesabaran itu, Allah simpan makbul doa itu untuk di akhirat. Jadi sebenarnya bagi seorang yang beriman, terutamanya dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan, tak ada istilah gagal sebenarnya. Sebab seorang yang beriman itu sentiasa belajar. Ketika dia jatuh, dia belajar. Ketika dia ke puncak langit, ujian untuk dia. Walaupun orang nampak dia bestnya, orang tak tahu apa ujian yang sedang dia hadapi. Mungkin dia lupa Tuhan. Tapi ketika terduduk tu kan banyak kali kita solat taubat waktu duduk tu lagi seronok, lagi dekat dengan lagi Tuhan. dekat kita dengan Tuhan. So itu antara yang dapat. Baik. Terima kasih. Cik Man, di atas perkongsian yang saya rasa walaupun masa tu dah hampir 20 minit macam tu, walaupun tapi ia adalah padat sebenarnya, padat dengan informasi-informasi yang berguna untuk usahawan, penonton franchise chat di luar sana yang menjalankan perniagaan, khususnya yang paling penting berkonsepkan dan dengan ciri-ciri Islam ini. Baik, terima kasih Cik Man. Terima kasih Yus. Terima kasih Cik Man. Terima kasih. Alright, dan semoga kita berjumpa lagi di dalam franchise chat. Assalamualaikum dan salam hormat.